Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman yang mana kami ketika ini masih lagi bersiaran dari rumah bagi membudayakan norma baharu. Dan dalam kita bercakap berkenaan norma baharu ini, pastinya semua tahu bahawa seluruh negara kecuali Sarawak kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi kami hari ini ingin bawakan fokus-fokus utama laporan semalam yang kita boleh jadikan fokus utama untuk hari ini. Antaranya termasuk paparan utama surat akhbar The Star di mana The Star mengfokuskan kepada rakyat Malaysia agar kita semua terus kuat dan terus memerangi pandemik COVID-19 ini. Paparan headline-nya adalah Be Strong and Resolute. Now, more than ever, our actions will have ripple effects and impact lives and their livelihood. Times are tough and we have to stay the course, say experts. Practice what works, which is wash hands, wear a mask and maintain physical distancing. Itu adalah paparan utama laporan akhbar The Star. Pastinya persoalan ketika ini adalah yang menjadi perbualan ramai sama ada PKP ini akan disambung ataupun tidak. Mungkin Afizi ada perinciannya? Ya, apa yang dipaparkan The Star sebenarnya ia menggambarkan mereka yang memegang plekat setiap tindakan yang kita lakukan mempunyai kesan kepada kehidupan mereka semua ini. Mereka terdiri daripada petugas biasa hadapan, askar polis, jururawat, penunggang-penunggang penghantar makanan, Grab Food dan sebagainya. Dan banyak lagi orang awam lain yang terkesan ketika mana pandemik ini sedang berlangsung. Jadi setiap tindakan kita akan membawa kesan yang begitu mendalam kepada kehidupan mereka di dalam gambar-gambar ini. Jadi ini adalah masa yang begitu sukar dan pakar juga sering kali mengingatkan, media-media juga sering kali mengingatkan supaya kita melakukan langkah-langkah yang betul, amalkan pencegahan dan sebagainya. Dan persoalan sudah pasti timbul sejak daripada semenjak ini apabila Perintah Kawalan Pergerakan secara penuh sama ada ia dilaksanakan ataupun tidak. Jadi ini adalah kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa keputusan sama ada kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepenuhnya seperti dilaksanakan pada 18 Mac 2020 akan diumumkan sebelum 4 Februari depan. Kata Datuk Seri Ismail Sabri, pihaknya akan mengambil kira pandangan semua pihak termasuk KKM, MKN, Kementerian Keuangan dan juga Bank Negara Malaysia BNM, dan pelbagai aspek akan dipertimbangkan khususnya kesan pelaksanaan PKP penuh itu kepada sektor ekonomi dan juga kesihatan. Dan pihaknya juga mengetahui ada pelbagai reaksi timbul apabila dimaklumkan tentang pelaksanaan PKP 1, PKP sepenuhnya, ada pihak setuju dan ada yang tidak kerana mereka mahukan PKP 1 dilaksanakan secara tutup secara penuh ataupun semua operasi iaitu tiada perniagaan dan juga rakyat itu duduk di rumah seperti dilakukan dahulu dengan alasan boleh bantu percepatkan penurunan kes harian COVID-19. Jadi ramai juga yang tidak setuju, ada pelbagai reaksi. Mereka yang tidak setuju terutamanya mereka yang golongan berniaga, peniaga-peniaga mikro. Ada setengah daripada mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan itu yang menjadi persoalan sama ada ia dilakukan secara penuh seperti mana kita lihat PKP yang pertama ataupun tidak. Jadi buat masa ini kita masih lagi belum mengetahui sama ada keputusan PKP itu dilanjutkan ataupun tidak, ataupun kita akan beralih kepada PKPB dan sebagainya. Itu antara menjadi persoalan yang timbul sekarang ini, Syazwani. Itulah dia Afizi. Pastinya sebarang keputusan kerajaan akan menilai secara menyeluruh dan apa yang penting ketika ini adalah aspek kesihatan dan dalam pada masa yang sama pastinya kepentingan kesihatan rakyat Malaysia itu terutamanya bagi golongan miskin yang terpaksa bergantung kepada pendapatan harian perlu diberi perhatian sepenuhnya. Dan sementara kita menunggu keputusan sama ada PKP penuh akan dilanjutkan ataupun tidak, semalam Menteri Kanan Pertahanan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada mengumumkan ada sedikit kelonggaran diberi di mana kerajaan bersetuju untuk memberikan kelonggaran kepada pasangan suami isteri jarak jauh atau PJJ untuk melakukan perjalanan rentas negeri bermula hari ini. Katanya mereka ini yang ingin
memohon perlu mendapatkan surat kebenaran dan kelulusan Polis Diraja Malaysia PDRM di balai berdekatan sebelum perjalanan. Dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk membenarkan pasangan suami isteri yang berjauhan disebabkan bekerja untuk perentas negeri untuk bertemu keluarga masing-masing dengan syarat perlu mendapat kebenaran dan kelulusan PDRM terlebih dahulu. Tetapi mungkin bagi pasangan yang bergejala ini, mereka dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan terlebih dahulu sebelum bergerak pulang. Ini pastinya menimbulkan kegusaran sekiranya pergi ke negeri-negeri yang masih lagi kawasan hijau ataupun daerah yang kawasan hijau akan berlakunya penularan kes di sana pula. Dan dalam perkembangan lain, Ismail Sabri berkata kerajaan akan mempertimbangkan permohonan untuk membuka beberapa lagi sektor ekonomi dalam tempoh PKP ini. Dan beliau maklumkan sebenarnya banyak pihak yang memohon kelonggaran diberikan untuk membenarkan operasi seperti aktiviti pasar malam, kedai gunting rambut, kedai cuci kenderaan dan beberapa sektor lain. Dan setakat ini pihaknya telah menyerahkan permohonan itu kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk membincangkan secara bersama dan meminta juga KKM untuk meneliti permohonan itu sebaik-baiknya. Pastinya timbul persoalan apabila PKP ini dilaksanakan, beberapa sektor ekonomi masih lagi belum beroperasi. Jadi ada kemahuan untuk membuka semula sektor operasi termasuklah seperti aktiviti pasar malam, kedai gunting rambut dan sebagainya. Mungkin kita ada perincian lain, Hafizi? Ya, antaranya adalah berkenaan dengan sambutan Thaipusam. Syazoni melihat kepada apa yang Syazoni katakan tadi, pasangan dibenarkan rentas negeri, itu menimbulkan persoalan daripada ramai pihak. Semalam saya tengok cerita ataupun laporan yang dikeluarkan oleh Astro Awani ini menimbulkan banyak perkara ataupun menimbulkan banyak keraguan berkaitan dengan isu sama ada ia adalah PKP ataupun tidak. Kerana sekarang ini kita tahu PKP yang lepas dilaksanakan dengan penuh ketat. Tapi PKP pada kali ini nampaknya tidak sedemikian rupa. Dan ditambah pula dengan kelonggaran banyak sekali oleh pelbagai pihak. Jadi itu antara persoalan sama ada boleh dilakukan ataupun tidak sebenarnya untuk landaikan lekuk jangkitan COVID-19 apabila banyak sektor-sektor dibuka semula dan sebagainya. Jadi itu persoalan-persoalan yang timbul akibat daripada perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama juga orang ramai mempersoalkan tindakan-tindakan kelonggaran yang diberikan. Tapi melihat kepada situasi semasa sudah pasti kita perlu menitik beratkan kepada golongan yang terkesan. Kita nak tengok, nak cakap laksanakan PKP secara penuh, desakan-desakan kita semua tu perlu kita tengok kiri dan juga kanan kita. Kerana apa? Kerana ada dalam kalangan sekeliling kita ini, ada rakan-rakan kita, ada ahli keluarga kita, saudara mara dan sebagainya yang terkesan akibat daripada pelaksanaan perintah kawal pergerakan PKP itu, Syazwani. Dan dalam masa yang sama juga, sambutan berkenaan dengan Hari Thaipusam, secara besar-besaran kerajaan putuskan untuk tidak membenarkan perkara itu di kuil seluruh negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa bagaimanapun hanya 5 pihak ahli jawatankuasa AJK ataupun petugas kuil dibenarkan hadir ke kuil untuk menjalankan upacara keagamaan. Bagi penganut agama Hindu adalah digalakkan untuk melakukan upacara di rumah masing-masing. Kerana sambutan di kuil tidak dibenarkan. Aktiviti ziarah juga dihadkan kepada seisi keluarga yang tinggal di rumah sahaja. Dan kerajaan membenarkan pergerakan pedati yang membawa arca Dewa Murugan sempena perayaan berkenaan. Pergerakan pedati membawa arca Murugan dari kuil Seri Maha Mariaman juga akan dibenarkan secara terhad. Hanya 10 orang dibenarkan. Itu perinciannya. Hafizi, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan dengan perkembangan di mana KKM semalam menandatangani dokumen terms sheet dengan 2 syarikat pembekal vaksin untuk perolehan 18.4 juta dos vaksin. Dan perolehan ini melibatkan Pharma Niaga Life Science Sedia Berhad dan juga 2 Pharma Sedia Berhad. Dan itu akan meliputi 28.75% dari populasi rakyat Malaysia. Dan semalam mewakili kerajaan adalah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, manakala pengarah urusan PLS Datuk Zulkarnain Mat Yusof dan pengarah urusan kumpulan 2 Pharma Biotech Berhad
Donald Arif Abdul Shatta mewakili pihak masing-masing. Dan syarikat PLS ini akan membukakan sebanyak 12 juta dos COVID-19 Coronavac atau SARS-CoV-2 vaksin inactivated yang dihasilkan oleh Sinovac Life Science Company Limited. Dan pembekalan vaksin ini dijangka dilaksanakan secara berperingkat mulai bulan April 2021, manakala syarikat Duo Pharma Sendian Berhad pula akan membukakan sebanyak 6.4 juta dos vaksin yang dihasilkan oleh Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology di Rusia. Itu adalah perkembangan vaksin terbaru seperti yang kita tahu. Sebelum ini kerajaan sudah menandatangani beberapa perjanjian termasuklah dengan syarikat Pfizer dan juga AstraZeneca. Pastinya ketibaan vaksin ini amatlah dinanti-nantikan dan perkembangan seterusnya kita akan terus bawakan dari semasa ke semasa. Dan dalam kita bercakap berkenaan perkembangan vaksin ini, jumlah jangkitan setiap hari juga masih lagi menjadi fokus utama. Afizi, mungkin ada perinciannya? Ya, sebelum kita pergi kepada angka jangkitan COVID-19 berkenaan dengan vaksin ini, kita tahu kita telah pun mendapatkan daripada beberapa syarikat farmaceutical, Sinovac, Gamaleya, AstraZeneca, Pfizer dan banyak lagi sebenarnya, dan proses pembeliannya telah pun dimaterai dan sebagainya. Tapi kita juga perlu melihat kepada di luar negara itu, kita lihat Suruhanjaya Eropah, negara-negara EU, negara 27 blok anggota itu, dan juga Amerika Syarikat sendiri, dan dalam masa yang sama UK juga telah pun melancarkan program vaksinasi secara besar-besaran. Apa yang kita boleh cerapkan daripada perkara itu adalah berkaitan dengan masalah vaksin yang diedarkan itu lambat disampaikan kepada penduduk-penduduk di negara-negara terbabit. Itu antara fokus utama yang mungkin juga daripada sekarang kerajaan boleh melihat pada bagaimana untuk memastikan bahawa kelewatan penghantaran vaksin oleh syarikat-syarikat farmaceutical ini tidak terjadi di Malaysia seperti mana terjadi di negara-negara Eropah. Itu yang membuatkan negara Eropah sekarang ini begitu marah dengan syarikat-syarikat farmaceutical seperti AstraZeneca dan juga Pfizer disebabkan oleh kelewatan ataupun penundaan pengedaran vaksin COVID-19 itu kepada negara mereka. Jadi mungkin kita perlu melihat satu sisi untuk penyelesaian backup plan dan sebagainya. Macam UK, mereka membuatkan vaksin dos pertama vaksin COVID-19 itu sepatutnya kalau gunakan vaksin AstraZeneca dan juga Pfizer ini ada 2 dos kita perlu ambil. Jadi apa yang kerajaan UK buat adalah mereka pastikan bahawa bekalan vaksin pertama yang mereka dapat itu mereka berikan kepada jumlah yang begitu besar petugas bersehadapan dan juga warga tua di UK. Mereka lewatkan suntikan kedua dos vaksin COVID-19. Sepatutnya saranan untuk ambil suntikan vaksin COVID-19 yang kedua adalah lebih kurang dalam 3 minggu. Tapi apa yang UK buat disebabkan oleh kekurangan bekalan, mereka melanjutkan tempoh daripada 3 minggu itu kepada 12 minggu untuk ambil suntikan yang kedua supaya mereka dapat memvaksinasi lebih ramai untuk dos yang pertama. Jadi mungkin apabila vaksin diberikan untuk dos yang pertama itu dapat tingkatkan sistem imunisasi, sistem imun kita dalam badan. Tapi sementara nak menunggu dapatkan imun yang lebih penuh, kita juga boleh dilindungi dengan vaksin tersebut, tapi mungkin tak mencapai tahap imun yang sepenuhnya lah. Itu antara strategi yang dibuat oleh UK untuk pastikan bahawa masalah bekalan vaksin itu ditangani dan dalam masa yang sama rakyatnya juga dapat dilindungi. Dan melihat kepada angka jangkitan COVID-19, Syazwani, 25 hari bulan yang lalu, setahun kita kesan kes jangkitan COVID-19 yang pertama negara, dan akhirnya semalam kita pun catatkan angka kematian sebanyak 700 angka dalam tempoh setahun kita dilanda pandemik COVID-19. Ada 3,585 kes jangkitan baru direkodkan semalam. Dan angka itu sekaligus melonjakkan kes kematian, kes keseluruhan sebanyak 190,434. Kita hampir sampai kepada 200 kes jangkitan keseluruhannya, tapi angka kematian semalam catatkan 11, melonjakkan angka kematian keseluruhan kepada 700. Dan menurut beliau ada 2 kes import jangkitan luar negara, manakala selebihnya penularan tempatan. Dan dalam masa yang sama kes keboleh jangkitan aktif kini sebanyak 40,574
Kalau pada 21 hari bulan, 22 hari bulan lepas, kita tengok angka jangkitan lebih daripada 43,000, 44,000. Tapi ini dah sedikit menurun kepada 40,000 dan angka 4,000 sebelum ini juga telah pun turun sedikit kepada 3,000 lebih. Dan negeri Selangor seperti biasa catatkan kes jangkitan harian tertinggi dengan 1,295 kes dan 610 di Kuala Lumpur, Johor 516 kes dan sehingga kini 280 pesakit dirawat di ICU. Jadi kes penularan tempatan ini masih lagi begitu tinggi dan untuk itu kita perlu berhati-hati, elakkan berada di kawasan-kawasan awam yang begitu sesak, amalkan penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka. Tanpa kedua-dua ini, kalau kita hanya amalkan salah satu, pakai pelitup muka saja tapi tak amalkan penjarakan fizikal, manakala ia tidak begitu berkesan untuk halang virus itu menjangkiti kita, Syazwani. Betul Hafizi. Dan dalam kita menyaksikan statistik setiap hari, pastinya ketika ini kebimbangan juga tertumpu kepada hospital untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. Dan semalam juga diumumkan bahawa KKM akan meletakkan hospital awam, terutamanya hospital di bawah KKM seperti Hospital Universiti Awam dan juga Hospital Angkatan Tentera dan juga beberapa hospital swasta di bawah pengoperasian secara hybrid berdasarkan konsep hospital cluster di bawah Pusat Kawalan COVID-19 bersepadu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, hospital cluster itu akan beroperasi untuk merawat pesakit COVID-19 dan juga bukan pesakit COVID-19 mengikut arahan yang akan dikeluarkan KKM. Dan untuk makluman semua, sehingga Isnin terdapat 210 hospital swasta berlesen di mana 129 hospital daripadanya menawarkan perkhidmatan pesakit dalam bidang perubatan dalaman dan daripada jumlah tersebut 96 hospital swasta telah bersetuju untuk menyediakan rawatan COVID-19 dengan jumlah katil setakat ini adalah 1,252 katil, 65 katil ICU dan 54 mesin ventilator dan juga kerajaan akan mengoptimumkan kapasiti makmal sedia ada terutamanya di Jabatan Kerajaan dan Universiti Awam untuk pengujian dan pengesanan COVID-19 secara berskala besar. Itu yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan dalam pada masa sama beliau berkata bangunan kerajaan yang sesuai juga akan dikenal pasti di negeri atau daerah-daerah sebagai pusat pengambilan ujian calitan ataupun swab test. Saya kira inisiatif ini adalah bagi terus melakukan ujian swab secara besar-besaran untuk memastikan penularan dalam komuniti itu tidak meluas dan seterusnya dapat menurunkan jumlah jangkitan COVID-19. Itu antara perkembangan berkenaan dengan COVID-19. Kita juga nak menyentuh sedikit berkenaan dengan perkembangan hartanah di mana isu overhang sebanyak 57,390 unit kediaman yang siap dibina tidak terjual bernilai 42.49 bilion ringgit. Dan ini menjadikan isu overhang ini kekal sebagai masalah negara yang masih belum dapat diselesaikan secara efektif. Malah Pengarah Penyelidikan Rahim and Co International Sulaiman Sahir berkata Johor, Selangor dan juga Kuala Lumpur mencatatkan jumlah kediaman tidak terjual tertinggi di negara ini dan kediaman siap dibina tidak terjual terus meningkat pada suku ketiga 2020 terdiri daripada kediaman konvensional, bangsa puri servis dan juga pejabat kecil, pejabat rumah. Dan dari segi kediaman yang tidak terjual ini angkanya agak besar dan ia meningkat dan menilai melebihi 42 bilion ringgit dalam pasaran sekarang. Kemampuan perumahan untuk menyumbang kepada isu ini kerana harga rumah dan kediaman yang tinggi berbanding dengan purata pendapatan isi rumah tahunan rakyat. Itu adalah berkenaan dengan isu overhang. Tapi ada pula perkembangan rumah Selangor. Apa cerita dia, Hafizi? Okey, cerita dia adalah berkaitan dengan permintaan kediaman di Selangor paling tinggi pada tahun 2020 dan ramai berpindah di kawasan pinggir bandar. Kita tahu Selangor ni negeri yang begitu dekat dengan Kuala Lumpur, ibu kota negara. KL saja kalau lihat masukannya lebih jutaan orang datang ke Kuala Lumpur pada 11 siang dan pada 11 malam juga masih kekalkan angka jutaan, lebih kurang dalam 2 hingga 3 juta orang masih berada pada 11 malam, pada 11 siang mungkin dalam 5 hingga 6 juta orang yang bekerja di Kuala Lumpur tapi duduk di sekitar Kuala Lumpur ini, di Selangor, ada juga yang duduk di Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi permintaan kediaman di Selangor menunjukkan peningkatan
sebanyak 3.2% pada tahun 2020 berbanding 2019 selepas ramai orang berpindah ke perumahan mampu milik di pinggir-pinggir bandar negeri itu susulan daripada pandemik COVID-19. Dan laporan didedahkan oleh portal hartanah iProperty melalui portal Demand Analytics membabitkan permintaan hartanah subsil atau sekunder di Malaysia dengan tumpuan khusus di 4 negeri termasuk Johor, KL dan juga Pulau Pinang. Analisis itu buat pertama kali melibatkan 4 jenis hartanah iaitu rumah teres, kondo, kediaman servis serta apartmen. Dan menurut pengurus besar penyelesaian data pengguna REA Group Asia, Premendran menyatakan bahawa Selangor menerima manfaat susulan perpindahan kumpulan pendapatan rendah B40 dari Kuala Lumpur selain trend bekerja daripada rumah. Dan kawasan kediaman pinggir bandar tawarkan rumah yang lebih besar dengan nilai yang lebih nilai untuk wang pembeli dan telah menyaksikan pertumbuhan permintaan yang begitu pesat. Daerah pinggir bandar seperti Puncak Alam, Dengkil, Semenyih berada di bahagian atas senarai kawasan dengan permintaan tertinggi di Selangor. Jadi itu antara perkembangan berkenaan dengan permintaan kediaman hartanah di sekitar Selangor yang semakin meningkat kita saksikan disebabkan oleh amalan norma baharu work from home yang menurut orang ramai tak perlu lagi datang kerja, tak perlu lagi sewa rumah di Kuala Lumpur, boleh beli hartanah di sekitar Selangor, kita boleh work from home secara beramai-ramai untuk kurangkan jangkitan COVID-19. Tapi beli rumah ni ia satu tempoh jangka masa yang panjang lah. Kita dah ada vaksin COVID-19, kemungkinan besar work from home ini akan menjadi norma baru dan juga perspektif baru dalam usaha perniagaan untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Itu antara perkembangan berkaitan dengan hartanah sezon ini. Betul tu Hafizi, kita tak ada banyak masa tetapi kita nak sentuh sedikitlah berkenaan deklarasi darurat di mana semalam Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memulakan semakan kehakiman berhubung deklarasi darurat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut Peguam Presiden PKR itu Ram Kapalsi, tindakan itu dibuat Anwar berikutan nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung parlimen dalam tempoh darurat adalah bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Permohonan tersebut difailkan oleh Datuk Seri Anwar sebagai pemohon selaku Ketua Pembangkang Dewan Rakyat dan responden-responden yang dinamakan adalah Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia. Perlu ditekankan bahawa apa yang dicabar dalam permohonan tersebut bukannya pengisytiharan darurat tetapi keputusan Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan kaedah 14 ordinan darurat yang bergantung persidangan parlimen dalam tempoh masa darurat tersebut. Dan nasihat Perdana Menteri tersebut adalah dikatakan bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana kita nak memahami bahawa ia adalah bertentangan dengan undang-undang atau sebaliknya, kita akan terus mendapatkan reaksi daripada pakar-pakar perlembagaan dari dalam Bulletin Awal seterusnya dari semasa ke semasa. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan darurat ini juga, semalam Ketua Setiausaha Negara ada mengeluarkan kenyataan di mana Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat bersetuju untuk memobilisasi sumber perkhidmatan awam persekutuan dan juga negeri bagi memantau isu-isu berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata ia termasuklah penjajaran sementara kaki tangan awam ke tempat yang memerlukan perkhidmatan tambahan terutama bagi perkhidmatan sokongan kesihatan dan keselamatan. Penggunaan aset kerajaan yang kurang optimum seperti kenderaan jabatan boleh dikongsi untuk menyokong kelancaran operasi perkhidmatan kritikal agar lebih bersepadu dan terselaras. Bangunan dan fasiliti kerajaan juga yang dilihat bersesuaian akan dikenalpasti di seluruh negara bagi tujuan pusat pengambilan swab test. Dan perkara ini adalah senada seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam yang turut memaklumkan bahawa beberapa bangunan dan juga fasiliti kerajaan yang dilihat kena akan dijadikan sebagai pusat pengambilan swab test. Itu adalah perincian berkenaan darurat. Lebih banyak perincian kami ada laporkan di astroawani.com. Tapi sebelum kita berpisah ini, mungkin ada cerita berkenaan dengan serangan cyber sedikit, Hafizi. Okey, cerita berkenaan dengan serangan cyber. Semalam Agensi Keselamatan Cyber Negara mengeluarkan notis amaran kepada semua agensi kerajaan untuk ambil tindakan langkah berjaga-jaga untuk minimumkan impak ancaman serangan cyber. MKN dalam satu kenyataan menyatakan bahawa susulan ancaman oleh Anonymous Malaysia untuk menggunakan laman web kerajaan menerusi penularan satu video yang dikeluarkan di platform media sosial mereka pada Isnin.
NAKSA dan juga MKN juga sedang bekerjasama dengan pihak PDRM untuk koordinasi dan ambil tindakan yang sewajarnya berkaitan dengan dakwaan Anonymous Malaysia kononnya keselamatan infrastruktur dan juga cyber negara berada pada tahap rendah. Dan MKN berkata kerajaan amat memandang berat berhubung perkara tersebut dan kerajaan akan ambil tindakan berhati-hati melihat kepada keselamatan infrastruktur teknologi maklumat kerajaan dan juga sistem-sistem kritikal negara dengan menggariskan tindakan-tindakan pengukuhan sistem teknologi. Jadi kita bimbangkan mengenai ancaman keselamatan cyber. Sebab apa? Sebab kita tahu apabila pandemik COVID-19 melanda ini, rangkaian digital itu sangat luas digunakan. Pasaran digital dan sebagainya sangat luas digunakan. Work from home. Banyak sebenarnya penggunaan rangkaian digital internet dan sebagainya, dan ini memudahkan ancaman serangan cyber daripada pelbagai pihak. Kadang-kala mereka ini hanya nak menguji, tapi kadang-kala mereka ini mencuri maklumat, data-data penting dan sebagainya dan jual kepada pihak ketiga. Itu yang kita bimbangkan apabila sekiranya ada maklumat-maklumat rahsia, privacy, maklumat ketenteraan kita ke yang diperoleh secara haram daripada internet kemudian dijual kepada negara-negara yang mempunyai masalah dengan kita ke dan sebagainya. Itu yang kita bimbangkan sekiranya tahap keselamatan negara kita menjadi ancaman kepada pelbagai pihak. Jadi kita harapkan kerajaan boleh merencanakan ataupun memperkukuhkan infrastruktur teknologi maklumat negara. Kita ada ramai pakar-pakar IT, pakar-pakar cyber yang begitu mendalam sekali. Mereka tahu ilmunya berkaitan dengan serangan cyber untuk pastikan bahawa keadaan keselamatan data negara ini berada dalam keadaan selamat dan juga stabil. Dan Syazwani, itu saja yang kita dapat bawakan di awal ni pagi. Sekian dari saya, Abdul Zaman. Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.